Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Pada malam ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama menambahkan pengetahuan kita tentang nama dan tema bagi 114 surah di dalam Al-Quranul Karim. Moga-moga pembelajaran ini, pendekatan memahami nama dan tema surah ini membantu kita semua untuk memahami surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Malam ini insya-Allah kita akan mempelajari 3 lagi surah yang berada pada juzuk yang ke-30, iaitu suratul Balad. Kita akan belajar terlebih dahulu surah Al-Balad, surah yang ke-90. Kemudian kita akan mempelajari surah selepasnya, iaitu suratul Asy-Syamsi, surah yang ke-91. Dan yang ketiga, insya-Allah pada malam ni kita akan mempelajari nama dan tema bagi suratul Al-Laili, iaitu surah tentang malam. Kita terus kepada nama surah bagi surah Al-Balad. Sekejap saja. Surah Al-Balad. Baik. Bagi sesiapa yang ingin mendapatkan nota seperti yang saya paparkan, saya telah letakkan link Google Drive bagi nota yang kita rujuk pada malam ini. Jadi kita boleh dapat di Google Drive yang bertajuk nota tentang nama dan tema bagi surah. Baik, suratul Al-Balad. Surah Al-Balad ini, kalau kita lihat pada namanya Al-Balad. Al-Balad. Okay. Apa makna Al-Balad? Kalau kita lihat kepada terjemahan, diterjemahkan sebagai negeri. Maknanya dia adalah satu negeri. Al-Balad. Negeri. Jadi ada tak siapa-siapa yang Quran terjemahannya dia terjemah selain daripada negeri? Al-Balad. Negeri. Dia ada satu negeri. Kalau banyak negeri, dia akan panggil Al-Bilad. Tapi ni Al-Balad. Ada satu negeri, ada satu negara. Ialah kita orang Melayu di negeri dan negara. Okey. Negeri. Jadi kita terus pergi kepada ayat. Di manakah ayat dalam suratul Balad yang ada menyebut tentang perkataan Al-Balad? Baik. Surah Al-Balad ni, kalau kita lihat latar belakang dia, dia adalah surah yang mempunyai 20 ayat.
Jadi perkataan al-balad kita temui pada ayat yang pertama dan kita temui juga pada ayat yang kedua. Jadi kebanyakan kita jumpa nama surah itu ada pada awal-awal ayat bagi surah tersebut. Tetapi tidak semestinya awal. Kadang-kadang ia berada di tengah-tengah. Tetapi kebiasaannya ia berada di pada awal. Jadi pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah, aku di sini adalah Allah, ya. Allah bersumpah, aku bersumpah dengan negeri ini. Lepas tu sekali lagi Allah ulang perkataan al-balad. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan engkau, iaitu Nabi Muhammad SAW, tinggal di negeri ini. Okey, jadi al-balad di sini, kalau kita baca ayat pertama, mungkin kita tertanya-tanya, al-balad ni negeri apa? Kan, negara apa? Tetapi apabila kita baca ayat yang kedua, kita cari makna wa anta dan engkau. Kan kita biasa guna ganti nama, engkau lelaki kita guna anta. Ataupun awak lelaki anta. Kalau awak perempuan anti. Jadi dekat sini lelaki tu wa anta dan engkau. Jadi engkau di situ siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tinggal dekat negeri ini. Negeri apa? Di sini al-balad. Kita lihat apa ulasan Dr. Wahbah Az-Zuhaili bagi menerangkan al-balad itu apa. Kenapa surah itu dinamakan al-balad? Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, surah ini dia dinamakan dengan al-balad kerana Allah bersumpah dengan kota haram yang telah dimuliakan Allah dengan Kaabah. Kota haram yang Allah telah muliakan dengan Kaabah. Kota haram tu kota suci lah. Yang Allah muliakan sebab ada Kaabah. Jadi kalau kita dengar Kaabah, kita sudah pastilah negeri itu adalah bumi Makkatul Mukarramah. Dan Dr. Wahbah mengatakan dan dijadikan ia sebagai kiblat bagi orang Islam. Kenapa? Kerana adanya Kaabah. Jadi berdasarkan ulasan Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah memberi erti kepada kita, rupa-rupanya al-balad dekat situ adalah bumi Makkatul Mukarramah. Jadi untuk nama kita dapat secara ringkas al-balad itu adalah nama lain bagi nama Makkah. Dalam Al-Quran ada pelbagai gelaran nama yang Allah namakan untuk kota Mekah. Kadang-kadang Allah namakan dia memang dengan perkataan Makkah. Kadang-kadang Allah panggil Bakkah, Bakkah. Kadang-kadang Allah panggil dengan nama Al-Balad. Kadang-kadang Allah panggil dengan nama Al-Baldah. Kadang-kadang Allah panggil dengan nama Al-Baladul Amin. Seperti mana dalam surah At-Tin. Nanti kita akan belajar insya-Allah. Kita jumpa perkataan Al-Baladul Amin. Wat-tini waz-zaituni wa turi sini wa hadzal baladil amin. Al-Baladil Amin dia samalah dengan al-balad yang merujuk kepada kota Mekah. Tetapi isu yang kita nak cari lagi adalah kenapa Allah bersumpah dengan kota Mekah? Apa yang ada pada kota Mekah itu? Apa kaitan
apa sebenarnya mesis yang Allah nak sampaikan kepada kita tentang kota Mekah. Jadi tuan-tuan, kalau nak faham, kita tak boleh gambarkan, kita tak boleh gunakan suasana Mekah yang sekarang ni. Jadi kita kena bawa diri kita mengimbau, mengenang, menghayati, membayangkan mula-mula Mekah pada zaman Nabi SAW lahir dan Nabi hidup di sana. Kita jangan bayangkan Mekah yang sekarang. Kalau tidak, tak sampai kepada mesis yang Allah nak sampai dalam surah Al-Balad. Tapi kita tanya-tanya, kenapa dengan Allah bersumpah dengan kota Mekah ini? Kita jadi nak tahu jawapan dia, okey, kita kena terus pergi kepada tema. Okey, ayat nombor 3, 4 nanti saya akan ulas sekejap lagi. Tapi kita tahu dah Al-Balad, perkataan Al-Balad ada pada ayat pertama, ada pada ayat yang kedua. Okey. Kita lihat kepada tema surah bagi suratul Balad. Surah Al-Balad ini mengikut Dr. Ali Hassan Arfan. Ini merupakan asalnya merupakan tesis beliau, tesis PhD Dr. Ali ni. Dia memang fokus tesisnya tentang nama-nama surah. Jadi beliau mencadangkan surah Al-Balad ni setelah meneliti ke semua ayat yang 20 ayat, melihat kepada pembukaan, tengah-tengah, penutup dan sebagainya, beliau mengatakan surah Al-Balad ni surah yang temanya tentang hidup dekat dunia ini penat. Jadi surah Al-Balad ni surah yang nak bawa kita pergi ke negeri yang abadi, iaitu akhirat. Kerana di hari akhirat itu hari kita tak perlu lagi nak berpenat-penat. Kerana di hari akhirat tu kita sudah maklum adalah hari yang kita diberikan balasan. Akhirat bukan tempat untuk kita buat amal lagi. Tak perlu nak tahan makan, minum, puasa. Tak perlulah kita nak bangun malam, korbankan waktu tidur. Tak perlulah kita mengeluarkan zakat. Letih-letih kita cari duit, kita keluarkan zakat pula. Letih-letih tu maksudnya nak bagi nampak penat tu. Jadi, kan, lepas tu ditimpa dengan pelbagai ujian, kan, daripada muda sampailah ke hari ini, macam-macam kita lalui. Kita rasa dunia ni sangat penat. Iya, memang dunia tu Allah ciptakan dia penat. Tetapi surah Al-Balad surah yang mengajak kita semua supaya bersiap sedialah pergi ke negeri yang kita akan hidup selama-lamanya. Bayangkan, kalau dekat dunia yang sementara kita dah penat tak? Penat. Tak ada yang tak susah dekat dunia ni. Kan? Tetapi bayangkan, kita nak pergi nanti kepada akhirat yang selama-lamanya kita duduk dekat situ, takkan kita nak penat lagi. Jadi kalau tak nak penat hidup di hari akhirat, maka ikutlah wahyu yang digunakan sebagai hidayah petunjuk yang telah Allah turunkan. Jelas tak tuan-tuan dan puan? Okey. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan tentang tema yang dicadangkan oleh Dr. Ali Hassan Arfan Hafizullah. Kita nak tengok macam mana dia boleh sebut tema seperti ini. Saya akan tunjukkan pada tuan-tuan pada ayat itu sendiri. Okey, jelaskan dulu tentang tema. Okey. Cara kita nak memahami tema ini, okay, kita lihat kepada keseluruhan ayat dia. Okey. Waktu kita baca ayat pertama dan kedua pada nama surah tu kan Al-Balad. Okey, cuba kita imbau kembali. Zaman
Mekah mula-mula waktu Nabi lahir, waktu Nabi hidup tu, adakah dia sama dengan Mekah sekarang? Zaman dulu Mekah tu macam mana keadaan dia? Senang ke? Susah ke? Banyak kemudahan ke? Panas ke? Sejuk ke? Atau bagaimana di zaman mula-mula dulu Allah Ta'ala ketika mana menurunkan ayat Quran? Okay. So, tuan boleh dengar suara saya? Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, Okey. Alhamdulillah. Okey. Jadi dekat mana kata maksudnya kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan negeri Mekah dalam ayat ni? Sebenarnya Allah Ta'ala nak menyebutkan, nak dikaitkan dengan keadaan Mekah pada mula-mula suasana diturunkan wahyu Al-Quran. Tuan-tuan, kita belajar dalam sejarah Mekah ni tak dikenali pun oleh negara-negara yang bertamadun ketika itu. Kita tahu negara yang sangat bertamadun ketika itu adanya Rom, adanya Parsi. Negara Rom dan kerajaan Rom dengan kerajaan Parsi. Dua negara ini memang kita dah ulas dekat surah Rum. Kita dah ulas dulu dekat surah Rum. Kan? Kenapa Allah memilih kan bumi Makkatul Mukarramah untuk lahirnya seorang Rasul dan diturunkan ayat Quran? Dia ada banyaklah hikmahnya. Kan? Tetapi semua tahu negara Mekah ni ketika itu negara yang tidak bertamadun, tidak ada kemudahan, panas, sumber air tak banyak. Okey, sebab itu Allah bersumpah dengan Mekah. Jadi nak menunjukkan macam penat kan, terpaksa berpanas, tiada kemudahan, kan? Tiada prasarana yang lengkap. Macam kita dulu ke, kita faham orang-orang tua dulu kan, dia pergi buat ibadat haji macam mana, naik kapal kan, berbulan-bulan punya sampai nak Mekah, nak pergi kat Mekah tu. Sebab itu susahnya nak buat ibadat tu, dia datangkan keikhlasan yang sangat-sangat berbeza dengan zaman sekarang. Zaman sekarang mungkin orang pergi Mekah dah ada niat nak shopping, dia tak rasa pada nilai ibadat tu. Sebab tu orang-orang dulu kalau dia buat ibadat memang Allah tak cantikkan bumi Mekah tu. Jadi apabila bumi Mekah tu tak cantik, tak ada hotel-hotel, tak ada prasarana macam sekarang, so mereka pergi memang niat untuk ibadah je. Tapi apabila sekarang ni dah jadi macam niat kita tu kadang-kadang bercampur baur. Okey, itu kita cerita kemudian lah. Tapi kita nampak tak perkaitan pertama kenapa Allah sebut dekat Al-Balad. Okey, negeri Mekah tu. Okey. Yang kedua, cuba kita perhatikan dekat ayat nombor 4. Ayat nombor 4 tu memang terang-terang. Allah mengatakan apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah kata apa? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia ini memang dia berada dalam keadaan susah payah. Ayat 4 terang menunjukkan bahawa hidup dekat dunia ni, Allah telah ciptakan kita sebagai insan, hidup di dunia ini memang untuk melalui susah payah. Daripada nak berkahwin pun susah, nak lahirkan manusia pun susah, sampai nak mati pun susah. Tak ada benda yang senang. Jadi kalau tuan-tuan nak guna dalil ayat Quran yang nak kata hidup ni tak ada benda yang senang nak. Nak lahirkan kau pun susah nak. Kan? Contoh kan? Tak ada benda hidup ni susah. Nak kena kerja, nak sesuap nasi ni, kau kena kerja. Kan? Susah. Nak dapat duit tu susah. Memang Allah ciptakan hidup dunia ni susah. Okey, jelas? Okey, kita bagi hujah ketiga. Cuba tetap perhatikan ayat nombor 3. Kenapa Allah bersumpah dengan bapa dan anak? Wa walidin wa ma walad. Demi
bapa dan demi anak. Walid, bapa. Walidin tu bapa. Lepas tu orang sebut, kadang-kadang ada ayah dia gelarkan diri dia walid. Walid tu bapa. Kalau walad, anak. Okey. Apa di sebalik hikmah Allah bersumpah demi bapa dan anak? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bapa ni senang ke susah? Dia kalau sebut bapa bukanlah bermaksud menolak ibu tu, tak. Tapi Arab kan bapa kan, kita sebut bapa. Susah kan jadi bapa? Kan senang. Lepas tu disebut pula pasal anak. Kita ni tak ada. Memang susah seperti kita sebut tadi tu kan. Kata orang nak membesarkan anak, sampai anak tu nak sekolahkan anak, nak tanggung anak, nak didik anak, nak kahwinkan anak pun susah. Ingat dah kahwin macam boleh duduk relax, tak ada. Anak lagi sampailah kita mati. Jadi menunjuk ayat-ayat 1 sampai ayat nombor 4 ni menunjukkan tentang misis di sebalik apa? Penat, susah, payah. Susah kat mana? Allah bawa contoh pada negeri Mekah itu sendiri. Susah tu di mana? Dikaitkan tentang ayah dengan anak. Susah tu di mana? Terang-terang pada ayat 4 menyebutkan Allah ciptakan manusia dalam kesusahan. Jelas kat situ kan? Okey. Lepas tu kita sedia maklum Allah turunkan wahyu Al-Quran. Allah pilih Rasul yang berada di negeri yang susah, Al-Balad. Jadi kita tengok pada ayat yang berikutnya. Okey. Sebab tema tadi kita kata apa? Surah Al-Balad, surah yang dia menyebut tentang dia nak bawa kita supaya kita pergi kepada negeri akhirat. Tapi kalau tak nak susah di akhirat tu, maka kita kenalah ikut wahyu yang Allah turunkan. Jadi dalam ayat yang ke-10, dalam surah Al-Balad, Allah ada menyebut tentang Allah telah turunkan wahyu yang dijadikan sebagai hidayah. Allah mengatakan, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Kata Allah, dan kami telah menunjukkan kepadanya. Kepadanya itu siapa? Kepada manusia itu dua jalan. Kami telah menunjukkan, maksudnya kami telah memberi hidayah kepadanya dua jalan. Dua jalan tu apa? Jalan yang benar telah diberitahu. Jalan yang tak benar pun telah dibagi tahu. Jalan yang lurus telah dibagi tahu. Jalan yang bengkok pun telah diberitahu oleh Allah. Dengan bagaimana? Sumbernya dari apa? Turunnya Al-Quran di negeri orang yang susah. Nabi Muhammad hidup di negeri yang susah. Okey. Tetapi walaupun hidup susah di dunia ini, Allah menurunkan kepada kita tentang wahyu. Okey. Jadi, kita tengok kepada penutup pada surah Al-Balad. Kalau kita baca pada penutup suratul Balad, Allah menyebut tentang ada orang sampai ke hari akhirat pun dia mendapat susah. Tadi kita kena faham konteks masa ketika kita sebut tadi kan. So, kan kita tahu bahawa ada orang-orang yang kafir. Mereka tak terima hidayah yang telah Allah turunkan kepada mereka. Jadi pada penutup surah Al-Balad, kita ambil ayat 19 dengan 20, Allah menjelaskan tentang ada manusia ni
Dia memilih tak nak terima an-najdain tadi, wahyu tadi itu. Dan akhirnya sampai ke akhiratlah dia akan berada dalam keadaan yang susah payah. Allah menyebutkan ayat 19, walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Dan orang yang ingkar terhadap ayat-ayat kami. Salah satu maksud ayat-ayat kami yang jelas kita tahu merujuk kepada wahyu Al-Quran. Dia ingkar, dia berpaling, dia menolak. Kata Allah, mereka itu adalah golongan kiri. Kemudian Allah menyebutkan macam mana kehidupan dia nanti di hari akhirat setelah dia menolak wahyu yang telah Allah turunkan. Allah mengatakan alaihim narum muqsadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Neraka tu panas. Ketika kamu berada di Mekah, bumi yang panas. Kenapa ada manusia memilih untuk memilih lagi hidup yang panas selama-lamanya di dalam api neraka? Jadi ayat ni berkaitan dengan akhirat. Tetapi spesifik isunya adalah turunnya wahyu Al-Quran di bumi Makkahul Mukarramah pada awal-awalnya adalah untuk membawa manusia kepada apa? Pilih wahyu tu, ikut wahyu tu, sebab nanti kamu akan kembali kepada negeri yang abadi. Ke negeri abadi, negeri sana kamu akan senang. Kamu dah tak susah dah. Tetapi kalau memilih juga menolak wahyu itu diturunkan, maka akan bertambah susah di hari akhirat. Dan Allah nak gambarkan susah tu, panas yang dirasa tu, mereka berada dalam neraka yang ditutup dengan rapat. Kita mencari kenapa Allah tutup dengan neraka. Ayat ni penutup dia, Allah kata neraka yang ditutup dengan rapat. Lepas tu kan mula-mula kan Allah menyebut tentang negara Mekah. Nampak tak perkaitan ni? Allah bersumpah dengan negeri Mekah. Ayat 1, ayat 2. Dan penutup dia neraka yang ditutup dengan rapat. Itu kita mencari dia punya kesinambungan dia. Sebab tu kita perlu memahami tema. Jadi pembukaan surah Al-Balad cerita tentang susah hidup dekat dunia ni. Maka jangan, dan penutup kepada surah Al-Balad Allah menyebut tentang ada orang memilih untuk susah juga di hari akhirat. Tetapi kalau kita baca pertengahan ayat, ada manusia yang memilih jalan yang selamat di hari akhirat. Itu kita kena baca. Kita kena baca pada ayat bermula pada ayat ayat nombor 17 dengan ayat nombor 18 lah. Kan ayat yang Allah kata ada manusia ini dia amanu wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Manusia yang selalu berpesan-pesan kepada kesabaran. Kenapa Allah sebut karakter ada orang berpesan-pesan kepada kesabaran? Kan suasana surah Al-Balad tu kan cerita tentang, lepas tu kena tengok balik pada tema seperti mana yang telah dicadangkan oleh Dr. Ali Hassan Arfan. Ada kaitan tak dengan hari kiamat? Ada kaitan dengan hari kiamat. Jelas untuk surah Al-Balad. Ada persoalan yang tuan-tuan dan puan-puan ingin dapatkan penjelasan ataupun ada apa-apa yang ingin dikongsi? Ustaz. Ya. Nombor 3 tu kan, saya punya Quran dia, terjemahan dia demi manusia yang melahirkan zuriat dan zuriat yang dilahirkannya. Melahirkan zuriat ni bukan macam
ibu ke selalunya? Ya, tapi kalau walid ni bapa lah. Kalau Arab tu walid tu bapa lah ya. Ya. Tapi dia masukkan sekali lah dengan ibu sebab dia nak fokus pasal nasab kan. Dia nak Sebab fokus dia pasal baca sekali dia merujuk pada Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Saya tengok kat cilik tafsir. Dah. Kita secara umum, sebab tu kita kena tengok pada konteks ayat secara umumnya. Secara umum, dia umum. Cerita tentang bapa, cerita pasal anak. Tak boleh nak dipisahkan. Secara umum. Tapi spesifik tu adalah. Tapi secara umum memang merujuk pada bapa dan anak. Lepas tu dalam ayat tu kan, ayat nombor 2 tu kan Allah sebut tentang Nabi kan lelaki. Sebab itu disebut tentang bapa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Okey. Ada persoalan-persoalan lain yang perlu mendapatkan penjelasan. Moga-moga dapat memahami tentang pemilihan nama Al-Balad dan dapat mengetahui tentang tema bagi suratul Al-Balad. Kita terus dengan suratul Syam. Ustaz saja je lah nak tanya Ustaz ya. Ya. Dalam ni kiranya dia anggap Mekah tu sebagai negeri ya Ustaz, bukan kota. Betul. Dia ialah pada dia pada terjemahan kita ni macam-macam lah. Kadang-kadang ada beza tak negara dengan negeri. Bukan negara dengan negeri. Macam Mekah kita anggap dia kota, dia bukan negeri lah. Itu maksud saya. Wallahu ta'ala alam. Yang sudut istilah tu wallahu ta'ala alam bissawab. Okey. Sebab Mekah di dalam negara Saudi Arabia kan. Wallahu alam dari sudut kita orang Melayu nak terjemah dia kota ke, nak terjemah dia sebagai negeri ke. Wallahu ta'ala. Okay. Itu saya tak ada pemilihan yang saya tak tengah tahu pemilihan yang tepat lah. Okay. Kita terus kepada suratul Syamsi. Asyam, semua orang sedia maklum, adalah matahari. Cantik kan Allah Ta'ala gunakan pada nama-nama surah. Ada nama tempat, ada nama matahari. Okay. Asyam tu matahari. Di mana ayat yang ada sebut tentang matahari ada pada ayat yang pertama. Allah bersumpah dengan matahari terlebih dahulu. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari. Jadi Allah sebut matahari pada ayat pertama yang Allah jadikan matahari itu sebagai salah satu yang Allah gunakan dalam bersumpah. Okay, kita tahu tentang sumber ayat dia. Jadi kita tengok ulasan Dr. Wahbah terlebih dahulu. Beliau mengatakan surah ini dinamakan surah Syam kerana Allah memang mulakan dengan bersumpah dengan matahari yang bersinar terang yang menyinari siang harinya. Maksudnya kata Dr. Wahbah, kenapa dipilih nama dengan suratul Syam? Kerana dia berada pada awal ayat. Lepas tu pula Allah gunakan al-matahari itu bukan menyebut matahari semata-mata, tapi Allah gunakan dia dalam sumpah. Jadi Allah mulakan pertama dengan matahari. Kenapa ya Allah memilih matahari? Kenapa Allah tak memilih surah namanya langit? Sedangkan pada ayat kelima Allah ada bersumpah dengan langit. Was-samaa'i wa ma banaha. Demi langit. Kan? Demi langit dan perbinaannya. Kenapa? Mesti ada sebab. Sedangkan kita sedia maklum, kita dah belajar tempoh hari dekat surah At-Takwir, kita dah belajar dekat surah Al-Insyiqaq, Al-Infitar.
kan tentang langit. Langit ni dia lebih besar daripada matahari. Matahari berada di langit. Tapi kenapa je Allah memilih surah dengan nama surah matahari? Mesti ada sebab. Okey. Jadi nak tahu sebabnya, mari kita tengok pada tema surah. Kita tengok kepada tema surah. Sebab tu para ulama mereka dah buat kajian dah tentang tema bagi semua surah. Okey, surah Syam kita mengetahui dia ada 15 ayat. Surah Matahari ada 15 ayat. Okey. Berdasarkan kajian Dr. Ali Hasan Arfan, beliau mengatakan, ya, tema dia tentang apa? Tema dia sebenarnya nak cerita tentang bersihkan jiwa. Bersihkan jiwa ni, hati ni. Ada kaitan tak tuan-tuan dan perempuan dengan matahari? Kita baca tema dulu. Pembersihan jiwa. Macam mana nak bersihkan jiwa ni? Dia bersihkan dengan ikut petunjuk wahyu yang diturunkan oleh pencipta matahari, pencipta bulan, malam dan siang. Kenapa kita kena letak tentang pencipta matahari, bulan, malam dan siang? Kerana pada awal-awal ayat memang Allah Ta'ala nak paparkan bahawa dialah yang menciptakan matahari. Dia sebenarnya bukan pada matahari itu semata-mata, tetapi nak dikaitkan dengan siapa yang menciptakan matahari itu. Yang menciptakan matahari itu dialah yang menurunkan wahyu Al-Quran. Kita nampak tak apa kaitan dia? Okey, ya. Yang menciptakan matahari, dan kita semua sedia maklum apa fungsi matahari. Kegunaan matahari untuk manusia hidup ni. Alam ni kalau tak ada matahari macam mana? Ya. Tak boleh hidup kan kalau tak ada matahari, betul? Okey, penting tak matahari? Sangat penting matahari. Okey. Jadi kalau orang-orang Arab dahulu mereka memahami tentang matahari, kita juga memahami tentang matahari. Okey, maka kita akan mencari siapa pencipta matahari itu. Jawapannya adalah Allah. Okey, dan nampak dah Allah tu. Okey. Allah yang mencipta matahari, yang matahari itu fungsinya memberikan cahaya kepada alam ini, maka yang memberikan matahari itulah yang telah menurunkan Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quranul Karim ini, kalau yang menciptakan matahari itu mengeluarkan cahaya, maka yang mencipta matahari itulah yang menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu dia menjadi cahaya. Jadi Al-Quran itu turun daripada yang menciptakan matahari tadi itu, digunakan untuk apa? Untuk bersihkan jiwa-jiwa kamu daripada maksiat. Maksiat yang paling besar ketika mana turunnya Al-Quran, kamu telah kotorkan hati-hati kamu dengan mensyirikkan, menduakan, menyengutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala memulakan dengan bersumpah dengan demi matahari. Dipilih matahari itu dijadikan nama surah. Jadi apabila kita baca surah Wasyamsi Waduhaha, kita akan ingat kepentingan matahari. Semua orang sedia maklum. Tapi jangan nampak pada cahaya matahari itu di dunia saja. Tetapi yang mencipta matahari itu jugalah yang menurunkan Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita nak tengok di mana ayat yang ada cerita tentang penurunan wahyu,
Okey, kita jumpa pada ayat nombor 8. Kita tengok pada ayat nombor 8. Okey. Waktu kita baca ayat nombor 8, kita akan jumpa Allah Ta'ala menyebut tentang Allah memberikan wahyu ilahi. Allah kata apa? فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah kata, maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu dah pada jiwa-jiwa manusia ni dia mengetahui dah mana yang jahat, mana yang bawa kepada ketakwaan. Sebab apa tuan-tuan? Secara fitrahnya manusia ni dia tahu. Roh dia tu mengetahui dah. Sebab tu manusia yang lahir semua di atas fitrah. Semua manusia lahir tu mempunyai rasa adanya Tuhan. Jadi Allah pun telah memberikan hidayah kepada manusia. Mana yang jahat dan mana yang membawa kepada ketakwaan. Okey, jadi kita jangan pisahkan dengan pencipta matahari tadi ya. Kita kena ambil ilham, kita kena ambil pencipta matahari tadi tu, sebab kita nak kaitkan dengan surah matahari tadi. Okey. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang ada manusia yang dia gunakan wahyu tadi tu, dia gunakan untuk dia bersihkan diri dia. Dia gunakan petunjuk-petunjuk wahyu tadi, betulkan diri dia, keluarkan mana-mana yang ada perasaan tidak ikhlas, nak syirikkan Allah. Dia keluarkan, dia bersihkan jiwa-jiwa dia. Jadi Allah mengatakan, ciri yang pertama ayat nombor 9 tu Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan dirinya. Okey. Golongan pertama Allah menyebut tentang ada orang yang dia telah berjaya menyucikan dirinya. Allah sebut kumpulan yang gagal. Allah kata wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Nampak tak tuan-tuan dan puan tentang begini? Allah gunakan perkataan zakka, menyucikan, dassaha, mengotorkan. Apa berkaitan dengan matahari? Matahari. Jadi sepatutnya kita sucikan diri kita sesecerahnya matahari itu. Orang tahu kegunaan matahari itu untuk cahaya. Daripada gelap tak nampak adanya cahaya tadi itu. Jadi yang Allah nak kaitkan di sebalik matahari itu adalah Tuhan yang menciptakan matahari itu bagi cahaya. Itulah yang telah mengilhamkan kamu mana yang jahat dan mana yang baik. Maka manusia ini sepatutnya dia kena memilih untuk membersihkan diri dia. Zakkaha. Kalau dia pilih, dia akan aflaha. Tetapi jika dia tidak mahu memilih wahyu ilahi yang seterang cahaya matahari itu, yang diturunkan, yang menciptakan matahari itu, maka dia berada dalam keadaan khaba. Dia berada dalam keadaan yang rugi. Nampak tak perkaitan nama surah dengan tema bagi surah? Jadi kita kena kembali kepada tema surah Asy-Syam. Kata Datuk Ali Hassan, dia kata surah Asy-Syam ini surah yang nak membawa kita kepada membersihkan jiwa kita. Hanya dengan ikut petunjuk wahyu saja. Kalau ikut petunjuk lain memang tak akan bersih. Kenapa?
kerana semua orang sedia maklum cahaya matahari itu penciptanya samalah yang menurunkan cahaya wahyu. Okay. Untuk lebih kukuh lagi, mari kita, yang ini minta maaf tuan-puan, saya terambil ayat ni. Ayat ni, kalau boleh tak ya, ni ayat yang lepas ni. Padam. Kat dalam nota tu kalau ada ayat ni, saya gunakan ayat yang lama. Okay, ni, yang ni tidak berkaitan. Okay. Cuma saya minta tuan-tuan nak lebih jelas lagi cuba tengok kepada penutup surah Asy-Syam. Tapi nota saya tak bawa. Okey, siapa boleh berkongsi dalam surah Asy-Syam ni penutupnya Allah Taala cerita tentang siapa? Tentang manusia duduk di zaman siapa? Surah Asy-Syam. Silakan, siapa boleh kongsi? Cerita tentang kaum Samud kan? Cerita tentang kaum Samud. Bermula ayat nombor 13. Tuan-tuan, kalau tuan buka Quran, muka surat 595, kita akan jumpa Allah sebut tentang kaum Samud. Allah kata, "Kadzabat Samudu bitagwaha." Allah kata, Allah menyebut pada ayat nombor 11, Allah kata kaum Samud telah mendustakan Rasulnya. Okey, soalannya adalah kenapa dalam banyak-banyak kisah manusia Allah lampirkan kisah kaum Samud? Kaum Samud adalah kaum Nabi Allah Saleh. Siapa boleh jelaskan kenapa Allah Ta'ala paparkan kisah kaum Samud adalah contoh manusia yang rugi, yang dia kotorkan jiwa dia. Kenapa? Dalam surah Asy-Syam. Dalam nota tu saya tak bawa lah ayat 11 sampai ayat nombor 15. Okey, siapa boleh jelaskan? Okey. Kaum Samud ni mereka berhadapan dengan mukjizat Nabi Allah Saleh. Mukjizat apa? Mukjizat apa? Unta. Mukjizat unta. Macam mana tuan tahu unta? Kat dalam ni ada tulis. Ya, betul. Di dalam 13. ayat 13 unta tu betina. Unta betina. Okey, apa berkaitan dengan tema yang kita sedang belajar? Apa berkaitan dengan matahari? Jadi kita kena memahami. Kita kena berfikir dengan lebih jauh. Kenapa? Lepas tu kita kena belajar. Okey, kenapa? Kerana macam ni. Kaum Samud ni, mereka memang nampak unta tu keluar daripada sebalik batu. Faham tak? Kita kan tahu sejarah kisah kaum Samud ni. Nabi Allah Saleh ni, dia tunjuk depan mata mereka, mereka nampak di sebalik batu tu keluar seekor unta betina. Itu kita kena baca pada ayat lain lah. Kita bayangkan, kaum Samud, mereka nampak bukti seekor unta yang keluar di sebalik batu. Nampak dengan mata mereka. Jadi, keluarnya unta betina di sebalik batu yang mereka nampak jelas dengan kedua mata mereka. Bukankah itu mereka jelas nampak kebenaran Nabi Allah Saleh itu adalah Rasul. Jadi kebenaran kerasulan Nabi Allah Saleh yang mereka nampak dengan kedua mata mereka sendiri, itulah yang nak dikaitkan dengan cahaya matahari. Cahaya matahari ni kuat, jelas cahaya dia. Seperti mana kamu, wahai kaum Samud, telah melihat jelas depan mata kamu tentang kebenaran Nabi Allah Saleh. Tetapi kamu dustakan dia. Sedangkan terang-terang kamu nampak mukjizat keluarnya seekor unta betina di sebalik batu.
Tapi kamu buat apa? Fakadzabuhu. Kamu telah tolak Nabi Allah Saleh ni. Fa'aqaruha. Dan akhirnya kamu buat apa? Pada ayat nombor 14 tu, lalu kamu menyembelih unta tu. Sedangkan unta tu adalah mukjizat Nabi Allah Saleh yang kamu jumpa depan-depan. Kenapa disembelih? Itu nak menunjukkan mereka tolak Nabi Allah Saleh tu. Mereka tolak wahyu yang Nabi Allah Saleh bawa tu. Sedangkan mereka nampak unta itu jelas dengan kedua mata mereka, seperti mana Allah nak mengkaitkan jelasnya matahari itu. Kenapa kamu menolak Nabi Allah Saleh? Itulah sebab Allah datangkan satu contoh manusia yang dia tak nak sucikan diri dia, masih nak dalam kesyirikan. Walaupun macam-macam Nabi Allah Saleh ajak pada mereka, mereka tolak. Okay, moga-moga tuan-tuan jelas tentang nama dan tema bagi surah Asy-Syams. Jelas tuan-tuan perempuan? Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tambah tentang surah Asy-Syams? Kalau tuan-tuan ada maklumat yang tuan-tuan tahu sudut yang lain, boleh kongsikan sama-sama. Sangat dialu-alukan. Ada soalan? Tak ada? Tak ada, Ustaz. Okey, tak ada. Okey. Dapat kaitkan kenapa Allah bersumpah? Kenapa Allah bersumpah dengan matahari? Ya. Ustaz, kalau nak tanya yang mengenai perkataan fa'aqaruha, kadzabat Samud, macam mana ayat tu? Fa'aqaruha tu kan? Kenapa menyembelih tu Allah guna fa'aqaruha, sedangkan perkataan menyembelih tu ada juga yang macam fasalli rabbika wanhar. Wanhar tu pun maknanya dalam berbentuk korban, sembelihan juga kan. Kalau zabihah tu pun sembelihan juga, tapi maknanya adakah dia menggambarkan cara pembunuhan unta betina tu adalah pembunuhan yang zalim ke macam mana, Ustaz? Okey. Dari sudut pemilihan perkataan aqaru tu, saya tidak ada ilmu dari sudut itu. Cuma kalau kita nak bincang dari sudut kenapa mereka menyembelih tu, Allah guna seperti ramai yang menyembelih. Fa'aqaruha, kalau dalam terjemahan dia sebenarnya menunjukkan kepada mereka yang ramai, seolah-olah macam semua mereka itu sembelih unta tu. Yang itu ada diperbincangkan setakat saya tahu. Kenapa Allah menggunakan bilangan banyak kepada fa'aqaruha, menyembelih mereka itu. Sedangkan yang sembelih itu bukan semua. Yang menyembelih unta tu bukan semua kaum Samud. Tetapi kenapa Allah menyebut dalam bilangan banyak? Para ulama memberikan hikmahnya adalah kalau seorang sahaja yang menyembelih, kalau kamu tak cegah dia, kalau kamu tak halang dia, kamu termasuk dalam perbuatan bersyubhat, kamu dikira seperti orang yang menyembelih. Dekat situ saya boleh ulas dari sudut kehalusan kenapa Allah menggunakan bilangan banyak pada fa'aqaruha. Kat situ saya boleh ulas setakat saya tahu. Tapi yang pemilihan perkataan tu saya wallahu ta'ala alam. Nanti mungkin boleh dikongsikan. Mungkin kita boleh cari nanti. Ya.
Saya tengok dekat celik tafsir ni sebenarnya dia ada maksud yang fa'aqaruha tu. Dia Dia cakap kata bermaksud mereka menikam unta itu berkali-kali, atau boleh bermaksud mereka memotong bahagian kaki unta itu sampaikan unta itu tidak dapat berjalan dan akhirnya mati. Maksudnya mungkin kejam kot. Lepas tu dari situ cakap bayangkan siksanya unta itu yang mereka lakukan. ada dia ulas perkataan lain tak? Itu je. Wallahu ta'ala a'lam. Kita kena tengok pada perbezaan perkataan. Kalau kita nak membeza-bezakan kejam ke tak kejam, dia kena tengok perkataan. Kalau guna az-zabih, sembelihan ni kenapa? Okey, mungkin fa'aqaruha. Sebab kalau dia ada perbezaan tu, macam unta, kenapa dia guna wanhaw? Kalau dia ada beza sikit penyembelihan yang binatang seperti unta, dia guna istilah apa? Kalau binatang yang sembelihan biasa, dia guna istilah apa? Yang tu saya kena rujuk kemudian lah. Tapi penjelasan dalam celik tafsir tu kena tak semua boleh diterima secara bulat-bulat sebab dia kena bermain dengan istilah fa'aqaruha. Itu saya wallahu ta'ala alam. Nanti mungkin kita boleh semak, kita boleh bincang kemudian tentang pemilihan perkataan fa'aqaruha. Kenapa dia tak guna, kenapa dia tidak menggunakan dengan perkataan fanhaur ke ataupun az-zabih. Yang tu nanti saya dapatkan kemudian tu jawapan tu nanti insya-Allah. Kalau ada diterangkan, bolehlah boleh dikongsikan. Okey. Okey. Nanti kita tinggalkan soalan tu insya-Allah. Soalan, pertanyaan dan perkongsian yang baik dari tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita ada lagi pertanyaan perkongsian yang lain tuan-tuan dan puan-puan, silakan. Ada tak? Tiada. Okey. Kita terus kepada surah Al-Lail. Dah masuk malam dah kita sekarang ni. Apa maksud Al-Lail? Al-Lail malam. Cantik kan Allah susun. Tadi matahari. Ni malam. Okay. Kenapa Allah sebut malam? Kalau matahari tadi kita boleh ingat tentang penyucian jiwa. Sebab suci jiwa, kalau kita suci dengan wahyu Quran, dia terang sangat. Tapi kalau malam pula, kenapa? Kenapa Allah sebut tentang malam? Okey. Dalam surah Al-Lail ni, perkataan Al-Lail, Allah sebut pada ayat yang pertama lah, Allah gunakan sumpah. Malam tu Allah gunakan sebagai sumpah. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila dia menutupi. Wan-nahari idza tajalla. Okay, nanti kita kupas dekat tema. Kita tengok dulu tentang penamaan surah ini. Ada perkataan lail pada ayat yang pertama. Allah mulakan dulu. Sebab itu Dr. Wahabah ketika dia mengulas tentang nama surah ni, dia kata surah ini dimulakan dengan Allah bersumpah dengan malam ketika menyeliputi alam semesta dengan gelapnya. Sebab apa? Sebab dekat perkataan malam tu kita kena tengok ayat. Kenapa Allah kata yaghsha? Allah tak bersumpah demi malam saja, tapi Allah bersumpah dengan dikaitkan idza yaghsha, apabila menutupi. Demi malam, patut Allah sambung sifat malam tu apabila dia menutupi. Okay, Dr. Wabah mengatakan kenapa surah tu namanya Al-Lail? Kerana dimulakan pada ayat yang pertama Allah bersumpah dengan waktu malam. Yang sifat malam itu dia menyelimuti alam semesta dengan gelapnya. Sampai matahari pun, walaupun matahari ni dia terang sebelum ni, tertutup cahaya matahari itu.
siang, bumi dan lain-lain tertutup dengan malam. Bukan hebatnya malam ni kan? Benda yang terang tertutup. Okey. Jadi, mari kita lihat tema dia. Nanti saya ulas pada ayat pertama sampai ke 4. Jadi, kita tengok dulu tema dia. Okey. Tema bagi suratul Lail, Allah Ta'ala nak kaitkan dengan ilmu Allah yang sangat sempurna. Allah Maha tahu tentang amal-amal para hambanya. Saya minta kalau boleh tolong tukarkan N ni huruf besar ya. Hamba N ni besar, hambanya yang akan menjalani penghisapan di hari akhirat. Okey, saya ulang sekali lagi. Temanya Allah Ta'ala nak cerita tentang Allah Ta'ala ni, dia tahu segala-galanya tentang apa saja amal-amal para hambanya yang akan menjalani penghisapan di hari akhirat. Okey, nak tahu tema ni bagaimana ia dapat? Okey, kita tengok pada ayat. Pada ayat perhatikan baik-baik. Dia tuan-tuan kalau tuan-tuan nak tahu intisari utama ayat surah, antaranya kalau tuan-tuan tak tahu tema ni memang tak pernah belajar lah, contoh kita boleh tengok kepada jawab sumpah. Faham tak jawab sumpah? Jawab sumpah tu adalah selepas Allah bersumpah ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak tegaskan. Maklumat tu penting. Contoh kan, tengok ayat nombor 1, 2 dan 3 Allah bersumpah, betul tak? Allah bersumpah dengan demi malam. Lepas tu Allah bersumpah demi siang. Lepas tu Allah bersumpah dengan penciptaan lelaki dan perempuan. Okey, itu sumpah. 3 ayat Allah mula dengan sumpah. Kenapa Allah bersumpah pada 3 ayat? Dia punya intisari utamanya Allah nak mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Allah nak menegaskan sebenarnya tentang apa? Sesungguhnya usaha kamu ni memang bermacam-macam. Okay, tengok ayat 4. Maknanya ayat 4 ni dia sebenarnya menjadi intisari utama bagi keseluruhan suratul Lail. Macam mana kita boleh jawab macam tu? Maksudnya kalau kita tak belajar tema surah, kita cari jawapan tentang di sebalik Allah bersumpah tu, Allah Ta'ala nak sumpah tentang apa sebenarnya? Dia panggil jawab sumpah. Ayat core dia sebenarnya dekat 4. Allah kata, inna sa'yakum lasyatta. Allah kata, sesungguhnya amal-amal kamu, usaha kamu ni ada macam-macam jenis, kata Allah. Macam mana Allah boleh tahu macam-macam? Macam mana Allah boleh tahu beraneka macam? Ini yang pergi kepada jawapan kerana Allah Ta'ala dia tahulah kita buat apa ketika di dunia ni. Sebab tu Allah Ta'ala tahu beraneka macam. Okay. Itu kalau kita tak tahu tema, kita tengok kepada di sebalik sumpah tadi. Dia samalah macam surah Syam. Tengok dekat surah Syam. Kan? Allah kan bersumpah. Lepas bersumpah. Kan? Allah sebut pada ayat 9 dan 10. Ayat 9 10 ni dia punya intisari utama. Lepas Allah bersumpah dengan banyak ni, Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan siang, dengan malam, dengan langit. Lepas tu dengan bumi, dengan jiwa. Lepas tu ayat nombor 9 dan 10. Ini sebenarnya intisari utama dia. Tentang apa? Tentang penyucian jiwa, pengotoran jiwa. Maksudnya walaupun kita tak jumpa tema dia, tapi dia dekat selepas Allah bersumpah. Begitulah dengan suratul Lail. Okey, kita akan buktikan dengan suratul Lail ni. Okay, jadi suratul Lail ni dia ada kaitan dengan akhirat tak? Ada kaitan dengan akhirat. Dekat mana akhirat tu? Tentang amal-amal yang kita lakukan, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kamu lakukan macam mana?
bentuknya bagaimana, kurang dekat mana, lebih dekat mana. Lepas tu kenapa pula pilih Lail Ustaz? Kan malam tu gelap. Okey. Sebenarnya di sebalik misis Allah bersumpah dengan malam, kenapa Allah kata apabila menutupi? Nak bagi tahu kepada kita bahawasanya kalau malam tu gelap menutupi, bukan bermakna Allah Ta'ala tak nampak apa yang telah tertutup. Tetapi sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawa yang menciptakan malam tu, yang apabila Allah datangkan malam, dia jadi seperti selimut, tutup alam ni, gelap alam ni. Maka yang menciptakan malam, yang menutup alam tadi tu, kenapa dikaitkan dengan malam? Nak menyebut bahawa malam ni gelap, tak nampak. Tetapi yang nampak siapa? Apa yang telah ditutupi pada waktu malam? Jawapannya adalah pencipta kepada malam itu. Okay. Nak lebih jelas lagi, Allah Ta'ala sebut kenapa Allah bersumpah dengan lelaki dan perempuan. Kalau tadi bersumpah dengan bapa dengan anak, ada kaitan dengan susah payahnya bapa dan juga anak tadi. Nak besarkan anak dan sebagainya. Tapi kenapa Allah bersumpah dengan khalaqadz dzakara wal untha? Demi yang mencipta lelaki dan perempuan. Manusia. Kan? Allah cerita tentang Allah bersumpah dengan semua manusia. Demi yang menciptakan lelaki dan perempuan. Nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tahu lelaki ni lelaki yang bagaimana. Pecah-pecahan dia pula. Perempuan. Sebab tu Allah Ta'ala tidak spesifikkan. Lelaki ni bapa ke, ibu ke, nenek ke. Tak ada. Allah sebut, Allah bersumpah dengan yang menciptakan semua lelaki dan perempuan. Nak menunjukkan di sebalik penciptaan itu, Allah lah yang maha mengetahui. Dia kaitan dengan ilmu Allah. Allah maha mengetahui. Mengetahui tentang apa? Ayat 4 tu. Tentang amal-amal manusia. Okay. Nak lebih jelas lagi? Okay, kita pergi kepada penutupan. Sebelum penutup, kita nak tengok Allah Ta'ala bagi tahu tentang Allah Ta'ala ni dia tahu segala-galanya. Sampaikan Allah Ta'ala kata apa? Pada ayat nombor 13 ya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya milik kamilah akhirat dan juga dunia. Tengok. Akhirat tu milik Allah. Dunia itu milik Allah. Maknanya di sebalik Allah menyebut ni, Allah nak bagi tahu. Jadi apa dekat akhirat tu nanti? Di bawah pengetahuan Allah. Jadi apa dekat dunia tu? Allah Ta'ala maha mengetahui. Nak lebih jelas lagi? Kita tengok pada penutup dia. Kat mana penutupnya? Okay, kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat penutup dia. Allah Ta'ala bagi tahu jawapan. Tentang apa ni agak-agak? Kenapa Allah kata ayat 20 bunyinya macam ni? Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Kecuali untuk mencari keredaan Tuhan yang maha tinggi. Ini cerita tentang apa ayat 20 ni? Dia cerita tentang apa? Niat manusia. Niat manusia. Allah bagi tahu tentang macam-macam manusia ni buat amal. Ada orang amalnya semata-mata mencari redha Allah. Kenapa Allah sebut ayat 20 seperti itu? Maknanya Allah Ta'ala tahu ada manusia memang hidup dia buat amal mencari redha Allah. Macam mana Allah boleh tahu? Ya, inilah yang Allah Ta'ala nak bagi tahu pada tema tadi. Di sebalik
malam yang gelap tadi yang dijadikan nama surah tu, walaupun dia boleh tutup semua alam ni, tetapi yang menciptakan malam tu dia tahu apa yang dia tutup. Jadi seolah-olah Allah nak bagi tahu kan, kalau kita tengok pada penutup ni, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tahu siapa yang ikhlas dia buat amal. Lepas tu pada pembukaan surah Al-Lail tadi, Allah Ta'ala kata, malam yang gelap tu korang semua tak nampak. Yang menciptakan itu nampak. Nak menunjukkan tak ada sedikit ruang pun Allah Ta'ala tidak tahu apa yang berlaku pada alam ni. Apatah lagi kita punya sa'yukum, usaha kita yang pelbagai tadi tu. Okay. Tuan-tuan, jelas tak? Okay, nak lebih jelas lagi, macam mana Allah Ta'ala tahu tentang apabila Allah Ta'ala hisab semua pelbagai amal tu, Allah Ta'ala tahulah siapa yang ashqa, siapa yang atqa. Ashqa tu apa? Ashqa tu orang yang paling celaka. Al-atqa orang yang paling bertakwa. Macam mana Allah Ta'ala menyebut tentang ada orang yang paling celaka di akhirat, ada orang yang paling bertakwa. Kenapa Allah ambil yang dia paling tu? Kenapa Allah ambil yang hujung sekali? Allah Ta'ala nak bagi tahu, dia tahu amal-amal manusia ni. Siapa yang buat amal manusia ni tahap dia jahat tu, Allah Ta'ala tahu. Siapa yang amal manusia yang tahap takwa dia tinggi, Allah Ta'ala tahu. Macam mana Allah Ta'ala tahu? Allah letakkan pada nama surah itu demi malam. Malam yang menutupi. Sebab itu Allah mengatakan di hari akhirat, Allah kata pada ayat 14, aku telah ingatkan kamu dengan api neraka yang menyala-nyala. Allah kata, la yaslaha illa al-ashqa, yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka. Lepas tu Allah mengatakan, wasayujannabuhal atqa, dan ada orang dijauhkan daripada neraka tu daripada orang yang paling bertakwa. Okay. Sebab itu penting, kenapa Allah gunakan yang paling nak menunjukkan Allah Ta'ala ni mengetahui semua amal-amal kita yang akan dihisab di hari akhirat. Jadi dekat sini memberitahu kepada kita bahawasanya pada ayat-ayat tadi tu, sebab tu Dr. Ali Hassan Arfan dia memilih temanya seperti ini. Okay, jelas dah tuan-tuan dan puan-puan. Beruntung sangat. Sebab apa? Kita tak payah-payah dah nak buat kajian. Apalah mesej di sebalik surah ni. Sebab apa? Sebab para ulama dah buat kajian dah sampai tesis PhD ni. Yang kita tengok ni kan, Dilalatul Asma' ni dia adalah tesis PhD. Ni. Tesis PhD inilah yang saya gunakan salah satu kajian perpustakaan yang saya sedang buat PhD sekarang. Ni kitab ni dah antara rujukan juga. Salah satu daripadanya. Senang sangat dah kita zaman sekarang ni. Sebab ulama-ulama dah buat kajian. Cuma kita kena belajar. Okey, saya harap jelas dengan penerangan ringkas saya pada malam ni bagi ketiga-tiga surah yang kita paparkan. Ada apa-apa soalan tak nak tanya dekat Suratul Lail? Kalau ada apa-apa nak kongsikan tentang maklumat Suratul Lail, boleh dialu-alukan. Okay. Saya minta maaf sebab tak dapat nak menerangkan ayat by ayat. Kalau kita belajar tadabbur, nanti kita akan ceritakan. Kalau belajar tadabbur, kita akan belajar daripada satu ayat kepada satu ayat. Kalau kita contoh, okey. Tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan terangkan kenapa Allah Ta'ala memulakan dengan menyebut demi malam pada Suratul Lail, dan kenapa pada Suratul Syam Allah menyebut dengan demi matahari terlebih dahulu? Ini pun boleh dibincangkan.
Kenapa Allah menyebut demi matahari terlebih dahulu pada ayat yang pertama surat Syam, dan kenapa disebut demi malam terlebih dahulu pada suratul Lail? Ini pun boleh dibincangkan sebab disusun surahnya sebelah-sebelah. Dia adalah kajian dia dengan para ulama. Jika belajar tadabbur, insya-Allah akan dapat jawapan tersebut. Baik, ada apa-apa pertanyaan, perkongsian, silakan tuan-tuan dan puan sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada malam ini. Ada apa-apa tak nak kongsi? Boleh bagi maklum balas pada saya, hari Ahad minggu ni minggu yang keberapa? Ahad minggu keberapa? Ahad lusa. Siapa boleh tengok kalender? Ahad lusa ni minggu yang keberapa? 4, Ustaz. Minggu yang keempat. Okey. Kalau minggu yang keempat, malam Ahad dia tak ada kuliah. Sekejap saya tengok. Tak ada pengisian anjuran Akademi Tadabbur seperti malam ini. Jadi saya cadang Ahad lusa, maknanya Ahad malam Isnin, kita nak buat sekali lagi tajuk, nama dan tema surah. Sekejap. Maksudnya hari Ahad akan datang, berapa hari bulan ni Ahad akan datang ni? 27. 27 hari bulan 2, kita buat kuliah ganti. Untuk kita sambung surah Duha, surah Alam Nashrah dengan surah At-Tin. Itu kita buat pada hari Ahad malam Isnin, lusa insya-Allah. Sebab Ahad malam Isnin memang kosong dalam jadual Akademi Tadabbur Malaysia, tiada pengisian, maka saya mengambil inisiatif untuk membuat sekali lagi kelas belajar nama dan tema surah. Nanti saya berikan poster baru dan saya akan berikan link untuk kelas Ahad malam Isnin. Kenapa kita perlu buat 2 kali pada minggu ni? Yang pertama nak menggantikan kelas-kelas yang sebelum ni yang ada termis, dan kita nak sempat habiskan ia sebelum masuknya bulan Ramadan. Itu antara sebab mengapa kita perlu memperbanyakkan kelas nama dan tema surah. Sebab tuan nak masuk Ramadan, tuan nak baca Quran, tuan nak tadarus. Jadi untuk tadarus ni, kalau ada masa nak tadabbur, mungkin tak sempat nak baca satu ayat. Tetapi kita rujuk balik semula nota yang pernah kita belajar pada nama surah dan pada tema surah. Moga-moga kita dapat sesuatu setelah kita membaca daripada satu juzuk kepada satu juzuk. Itulah antara sebab-sebabnya. Baik, kita jumpa lagi insya-Allah pada hari Ahad malam Isnin untuk kita bincang 3 lagi nama surah, iaitu surah Duha, surah Alam Nashrah, surah Syarah dengan surah At-Tin. Jadi kalau soalan-soalan yang ada ditanya yang sebelum ini, tolong bantu saya kalau tuan-tuan dapatkan jawapan dia seperti jawapan yang telah dikemukakan tadi. Jadi, kalau tiada apa-apa, saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Barakallahu fikum. Kalau ada salah silap, kekurangan, kelemahan, mohon diberikan kemaafan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kalau esok pagi, kalau ada kekosongan, kalau pagi esok tiada apa-apa aktiviti, dijemput mengikuti tadabbur suratul Al-Kahfi. Esok jam 10.30, jam 10.30 tadabbur suratul Kahfi bagi siri yang ke-35. Kita masih lagi ayat membincangkan tentang iblis. Masih membincangkan lagi tentang iblis, insya-Allah. Bagi siapa-siapa yang tiada kelas yang lain. Kadang-kadang saat itu ada banyak bertembung kelas, ada ikut
ada perkara banyak nak diikuti. Okey, jadi siapa-siapa yang nak ikut secara langsung boleh ikuti jam 10.30 pagi pada hari esok, insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz.